Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih yang bahagia Ustaz. Tak ada dah. Ustaz Asri juga dia tengkuasa masjid apa tu? Masjid daerah Seberang Jaya. Okay? Seberang Perak. Pandai-pandai. Reka-reka sini ikut suka je. Alhamdulillah, terima kasih juga kepada tim-tim yang buat rakaman pada pagi ini, termasuk tim daripada saya sendiri, 4 orang. Saya datang daripada KL. Hari ini adalah hari ketiga saya berada di Pulau Pinang lah, tak kira lah seberang ni ke seberang sana ke, tapi buminya adalah Pulau Pinang. Alhamdulillah. Dan malam ini satu malam lagi, dan insya-Allah besok habis kuliah duha saya akan tolak balik lah. Alhamdulillah, maknanya misi kembara. Tu alhamdulillah. Terima kasih kepada pihak pengurusan masjid atas laluan dan peluang yang diberikan kepada saya bersama-sama di sini pada pagi ini. Alhamdulillah, tahniah kepada pihak pengurusan masjid. Dan saya tengok masjid ni sangat besar kan, masya-Allah. Rasa macam kita masuk Masjid Nabawi. Sangat besar. Alhamdulillah. Teringat, terbayang kenangan indah di Masjid Nabawi dan juga di Masjidil Haram. Masjid Haram dia tak jadi luas, dia berpetak-petak kan. Dia lain sikit. Macam Masjid Nabawi ni dia luas dia luas, kita tak rasa. Berbanding dengan Masjidil Haram, dia berpetak-petak yang ni. Adalah mungkin tu dia punya pasal lah. Kita yang nak komplain, pasal apa? Tak. Kita bukan boleh komplain hak orang kan. Tapi nak ceritanya, saya rasa macam berada kembali di Masjid Nabawi, terasa ketenangan dan kedamaiannya. Alhamdulillah, muslimin-muslimat semua, terima kasih kerana dapat bersama pada pagi ini. Tahniah diucapkan kepada muslimat-muslimat yang bagi saya sangat ramailah. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. Semoga Allah sentiasa melindungi kita, menyayangi kita, beri rahmat dan maghfirah kepada kita semua. Di antara perkara yang sangat kita perlukan daripada Allah SWT ialah maghfirah, pengampunan atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ada orang yang rasa tak berdosa diri dia? Berdosa kan? Dia dosa. Banyak sikit aja. Tapi banyaklah, kecil besar. Ada berlaku. Dah, besar ada, kecil ada. Sangat banyak sebagai hamba. Dan memang itulah kejadian kita sebagai manusia yang bergelar sebagai hamba. Kalau Allah nak jadikan kita baik, mereka dah ada dah golongan yang memang taat pada Allah SWT rokok sepanjang hidupnya. Rokok. Hak yang sujud sepanjang hidup para malaikat. Yang berdiri, yang qiyam akan berdiri sepanjang hidupnya sehinggalah pada hari kiamat. Tapi kenapa Allah ciptakan kita lagi manusia? Itulah manusia, bila buat salah dia akan bertaubat pada Allah SWT. Allah sangat sayang pada hamba-hambanya yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka sangat. Yuhibbu maknanya kasih. Allah kasih kepada orang yang bertaubat, dan Allah kasih kepada orang yang bersih. Bersih dari segi zahir dan bersih dari segi batin. Allah suka. Sebab itu bila masuk masjid ni rasa tenang kan? Rumah Allah. Sebab tu Allah sebut dalam hadis kursi, sesungguhnya masjid adalah merupakan
rumah-rumahku di muka bumi ini. Yang kita duduk ni, kita adalah tetamu Allah yang diundang, yang dijemput oleh Allah SWT. Mana mungkin kalau Allah tak jemput kita datang? Betul kan? Jangan bagi cakap kepada jiran kita kat rumah yang tak datang tu pula, awak tak dijemput oleh Allah. Allah panjang pula cerita dah. Tapi alhamdulillah, sememangnya kita dijemput oleh Allah, menjadi tetamu Allah di rumah Allah pada pagi ini. Sebab tu berada di rumah Allah, pertama-tamanya kita niat iktikaf kan. Alhamdulillah. Dulu saya ingat iktikaf ni bulan Ramadan aja, dulu. Tapi rupanya iktikaf ni bila-bila masa. Masuk aja masjid, maka beriktikaflah kamu berada di dalam masjid ini. Sehinggalah kita keluar daripada masjid ini. Bayangkan kalau muslimat datang dan jam apa tadi? 9 atau tidak? Kalau pukul 9 dah ada sini, 9, 10, 11, 12 baru bergerak. 3 jam. Mana 3 ni ke 4? Kan? 3 jam kita berada di rumah Allah. Allahu Akbar. Dan yang paling lama kita akan berada di sini bila? Ketika berada di dalam majlis ilmu. Allah. Sudahlah majlis ilmu itu merupakan taman-taman syurga. Lepas tu berada pula di dalam rumah Allah, maka berlipat gandalah pahala yang akan Allah berikan kepada kita. Kita tahu kan, orang yang hadir majlis ilmu akan dipayungi oleh para malaikat. Allah sangat hebatlah. Tak tercakaplah tak tersebutlah kalau nak cakap tentang majlis ilmu. Tapi topik kita pada pagi ini ialah tentang wanita dambaan syurga. Terima kasih juga pada sahabat-sahabat yang ada di dalam kuliah online pada pagi ini. Yang ada depan saya tu dah semestinya. Alhamdulillah, ramai kawan-kawan di sini, Naimah, Nuz Alina, ramai sahabat-sahabat di depan saya ni. Saya rasa ada 300 kot, boleh lebih kurang. Ya, tolak campur kan. Tak kira malaikat lagi tu. Kalau kira malaikat sudah semestinya ramailah. Alhamdulillah. Okey, kita bercakap tentang wanita dambaan syurga. Maknanya wanita yang macam mana yang syurga nak kita. Bukan kita saja nak syurga, tetapi syurga yang mengimpikan kita, yang mimpikan orang-orang yang macam ni. Wanita yang hebat, wanita yang salihah, insya-Allah. Dan kita cuba cek diri kita jugalah, apakah kita ini adalah wanita yang menjadi dambaan syurga Allah Subhanahu wa taala? Kita cek. Tak apalah, bukan nak suruh cakap kat orang pun, betul tak? Nanti duk perasan pula dah. Mana cukup syarat tak kita ni nak masuk syurga? Kalau tak cukup syarat, maknanya kita berusaha lagi, sebab Allah masih beri ruang dan peluang kepada kita sehari lagi untuk berada di bumi Allah. Manfaatkan, gunakan setiap saat yang Allah berikan kepada kita, supaya tidak terbuang dengan sia-sia. Sebab kita tak tahu sama ada petang ni ke, malam ni ke, esok ke, yang kita akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kan? Tak tahu. Tak ada orang tahu. Kalau tahu senanglah, kan? Senang. Tahu nak mati 5 hari lagi kita pun Allahu Akbar, tak keluar rumah. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha hebat. Allah sangat hebat di mana dia tak bagi tahu kita bila mati, supaya kita tidak menderita lama, kan? Tak menderita lama. Katalah kita tahu habis Jun ini kita akan mati. Tak kesusah hati. Menderita fikir nak mati, betul tak? Habis anak-anak berkumpul di rumah kita, mak akan mati akhir bulan Jun. Tak jadi kerja buat. Orang kata dah, anak-anak pun tak boleh buat apa. Tunggu bila mak nak mati. Bukan nak suruh mati, tapi janji Allah pada akhir Jun. Contoh. Sebab itu Allah Maha Kaya, Allah Maha Pengasih. Allah tak bagi tahu kepada kita bila hari kematian kita, supaya kita tidak menderita lama. Kalau tahu nak mati, cuba bayangkan, betul tak? Lainlah kalau kata kita dah cadang nak pergi umrah, itu suka, betul tak? Tapi nak mati, cuba bayangkan. Saya ingat makan pun tak lalu dah.
itulah kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak rahsia-rahsia Allah yang kita tidak mengetahui. Antaranya mati, rezeki, Lailatul Qadar, jodoh. Itu yang kita tak boleh tahu. Rahsia Allah Subhanahu Wa Taala antaranya. Okey, kita bercakap tentang wanita dambaan syurga. Tapi dahulu muslimin muslimat semua sebut muslimin tu sebab dalam kuliah kita pun ada kot muslimin dalam okey. Saya nak bacakan beberapa ayat Al-Quran supaya kita rasa apa orang kata nak sangat syurga Allah. Semua orang nak, betul tak? Tapi gambaran yang Allah sebut dalam Al-Quran berulang-ulang kali. Siapa yang akan masuk syurga Allah SWT? Antaranya surah An-Nisa ayat 57. Wallazina amanu wa amilus solihat. Itu clear, betul tak? Siapa yang akan menjadi ahli syurga ialah orang yang beriman. Orang tak beriman, no way. Tak ada. Tak usah impikan syurga bagi orang yang tidak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita beruntung menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita beruntung berada di dalam agama Islam. Sebab Allah sebut kepada kita bahawasanya sesungguhnya inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah agama Islam. So kita berada dalam agama Islam. Orang nak masuk syurga ialah mestilah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana saya kata tadi, wallazina amanu wa amilus solihat. Sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Lepas tu Allah kata apa lagi? Lahum fiha azwajum mutahharah wa nudkhiluhum zillan zalila. Wa nudkhiluhum zillan zalila, iaitu wahai orang beriman dan beramal soleh. Beriman saja tak cukup, mesti beramal soleh. Bermakna apa beza iman dan amal soleh? Lain kan? Beriman, kita beriman dengan Allah, percaya dengan Allah, percaya dengan para malaikat, percaya ni malaikat ada di kiri kanan kita ni sekarang ni, betul tak? Depan belakang ada malaikat bersama kita, percaya dengan tugas-tugas para malaikat yang akan mencatat kiri dan kanan kita. Yakin, percaya. Dan insya-Allah bila kita yakin dan percaya, kita susah nak buat dosa kan? Sebab apa yang kita cakap di kanan, ada yang akan menulis yang baik. Bila kita cakap yang tidak baik, ada yang akan mencatat yang apa yang ada di kiri kita. Itu ada malaikat juga yang kerjanya tak pernah tidur. Kerja dia taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, maknanya kita percaya, kita beriman, yakin percaya Allah ada, malaikat ada, kitab Al-Quran ada, kitab-kitab Allah yang lain juga ada, empat kitab yang kita wajib percaya. Itu kita iman ni. Kita percaya ada hari kiamat. Bermakna hari kiamat, yaumuddin, hari pembalasan, hari hisab. Bila kita percaya hari-hari itu, maka insya-Allah saya rasa kita tak mudah nak buat dosa. Tak mudah kita nak mengumpat orang kan? Tak mudah. Sebab ada hari kiamat. Ada pada mahsyar yang akan membicarakan buruk baik kita. Itu pentingnya beriman tu. Tapi kadang-kadang nak ngumpat juga. Nak kata orang juga. Tapi Allah sebut dalam hadis kursi, orang yang nak masuk syurga Allah ni mestilah orang-orang yang bersih diri dia. Tangan dia bersih. Kerana tak ada barang orang di tangan dia. Tak ada. Tak ada dia curi barang orang, tak ada dia ambil barang orang, tak hantar. Tak ada. Semuanya tangan bersih. Parat dia juga bersih. Kemaluan dia bersih. Orang nak masuk rumah Allah, Allah kata itulah syarat dia. Bersih, tangan bersih, hati bersih, lidah bersih, kemaluan bersih. Nak masuk rumah Allah, barulah Allah akan sayangkan kita. Bila Allah sayang,
alhamdulillah. Betul tak? Dan prasyarat nak suruh Allah sayang antaranya solat yang wajib dan solat yang sunat-sunat. Itu madah diskusi. Ya? Yang wajib buat, yang sunat buat. Tak rasa susah. Ya? Tak rasa payah nak buat yang sunat. Ya ke muslimat dekat sini depan saya ni? Kan? Susah dah nak buat yang sunat? Tak kan? Hak wajibnya tak banyak. Solat 5 waktu aja sehari semalam. Hak sunat, ada sunat muakkad, ada sunat ghairu muakkad. Buat belaka. Sunat buat juga. Tak rasa, alah sunat je. Kan? Solat sunat je, boleh tinggal. Tapi kalau kita sunat macam wajib, maka insya-Allah akan lebih baik, akan ada satu masa Allah mula menyayangi kita. Itu memang ada hadis dia kursi. Allah kata dia, siapa yang salat yang wajib dan buat yang sunat, maka Allah akan sayang dia. Bila Allah sayang, Allah jaga mata, Allah jaga telinga, Allah jaga mulut kita, Allah jaga hati kita, masya-Allah, Allah jaga kaki kita. Itu banyak terdapat dalam hadis-hadis kursi jadi nak suruh Allah sayang, buat yang sunat. Jangan rasa Allah tak apalah yang sunat, tak apalah. Jangan. Maknanya bila tinggal yang sunat tu rasa bersalah yang sangat. Itu dah kita berada pada, tapi jangan duk perasan lah. Bila diam-diam sudahlah. Kita buat tak benda-benda ni, maka insya-Allah bila kita buat, Allah akan sayang kita. Okey. Kita beriman dengan Allah dan juga melakukan amal soleh. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Maknanya semua manusia rugi melainkan orang-orang yang beriman. Orang beriman pada Allah. Lain rugi belaka. Dan orang yang mengerjakan amal soleh. Apa amal soleh? Banyaklah. Tolong orang, menghubungkan silaturahim, bersedekah. Kita buat. Hak baik tu kita buat. Sebab kalau suruh wajib, perintah wajib. Tapi hak sunat ni tatawwu' bila kita buat, insya-Allah kita buat wa amilus solihat. Kita mengerjakan amal soleh. Tak rasa jemu. Buat baik tak rasa sayang, tak rasa susah. Bersedekah nampak tabung tu, bersedekah, tak bagi banyak, bagi sikit, tak bagi sikit, bagi banyak kan? Bagi banyak pun tak apa, betul tak? Sebab kita simpan dalam tabung Allah. Itu di antara nak masuk syurga belaka tu. Dan tak? Wa amilus solihat. Tabung tu merupakan simpanan kita untuk diri kita. Ya? Adakah kita bersedekah selama ini untuk Allah? Bukan, kita bersedekah untuk diri kita, untuk pahala kepada diri kita, untuk membersih diri kita daripada segala dosa. Kita bersedekah. Jangan ingat bila kita bersedekah tu kita tolong orang tu, kita tolong diri kita. Kita tolong diri kita supaya hilang rasa kedekut, hilang rasa tamak dalam diri. Betul tak? Kalau kita sedekah kita tak ada rasa tamak dah. Hak yang masuk dalam tabung itulah hak Allah. Itulah yang akan kita dapat sama ada di dunia ataupun di akhirat, ataupun Allah kata di dunia aku bagi separuh, di akhirat aku balas separuh lagi, di mana ketika mana di dalam masa tu kita sangat-sangat memerlukan bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nak masuk syurga kena banyak bersedekah. Tolong orang. Sama ada orang yang meminta ataupun orang-orang yang tidak meminta. Ada orang susah dia meminta, kita tahu kan? Tapi ada orang susah dia tidak meminta, kita pun tak tahu dia susah. Tapi kita tengok orang ni gaji kecil, anak ramai, betul tak? Pasti dia susah. So tolong, tak pernah minta pun tak apa. Kan? Ini adalah wa'amilus solihat. Kalau mampu lagi boleh buat sekolah, besar dah tu. Boleh buat masjid, surau. Kalau tak boleh buat semua pun
tampung. Dah, orang minta sumbangan nak beli kipas besar ni. Faedah nikmatnya kepada kita kan? Orang ulur tabung nak beli apa? Kipas. Tapi kalau orang kedekut, banyak macam ni dah kipas nak beli lagi. Membazir pula dah. Memanglah kita nampak membazir untuk jangka masa singkat. Tapi untuk jangka masa lama, kipas ni dia memberi kekuatan sejuknya ya, yang kuat. Tak payah pasang aircon ke? Pasang juga rasanya. Nampak hijau tak aircon? Kadang dia pasang kipas dia tak pasang aircon dah. Kalau aircon kan? Tapi kita beri sumbangan. Alhamdulillah. Ya, itu semua untuk kita dapat sama ada di dunia Allah kata dan sama ada di akhirat ataupun Allah balas di akhirat saja. So lagi banyak. Kan? Di sana kita dapat seorang kita dah tak kongsi-kongsi dengan orang lain. Di sini barangkali bila Allah bagi kita kesenangan, kita kongsi sama-sama dengan anak-anak, mungkin keluarga kita ya. Tapi kalau di akhirat Allah kita buat, kita dapat kita seorang. Kebaikan pahalanya kita seorang menikmatinya. Banyak mana kita buat, masya-Allah kan? Tak payah hitung. Baca keluar Allah 3 kali bagaikan khatam Al-Quran kan? Hebat tak? Murahnya Allah Subhanahu wa taala wa amilus solihat. Baca keluar Allah 10 kali, satu istana dibina di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala ya. Tak apalah kat dunia tak dapat syurga pun, tak apa kan? Tapi di akhirat Allah kita nak syurga Allah. Kita tak nak di dunia kita rugi, di akhirat juga kita rugi. Ini tak nak. Susah di dunia tidak apa. Jangan susah di akhirat Allah. Ya, itu semuanya kaitan untuk menjadi wanita dambaan syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar ya. Okey, apa lagi Allah kata sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Iaitu dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh kelak akan kami masukkan ke dalam syurga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Bahkan mereka itu fi khalidina fiha abada, kekal dalam tu, tak keluar-keluar dah. Kita ni mati hanya sekali sahaja kan? Sekali saja. Kalau lah dapat syurga, sebenarnya balasan janji baik Allah tu dia beri semasa kita di alam barzah lagi. Kalau dia di alam barzah kita dah dapat cantik, maka insya-Allah berterusanlah sampai kepada yaumul mahsyar nanti. Jadi kita kena buat persiapan yang sangat banyak. Ada banyak dah buat pahala, banyak dah bersedekah ni. Tak apa, banyak tak apa, jangan sikit. Betul tak? Barangkali apa yang kita buat itu boleh menolong mak ayah kita. Boleh? Insya-Allah. Nah, boleh membantu pasangan kita yang telah pergi lebih awal. Barangkali. Insya-Allah dan orang duduk dalam syurga ni khalidina fiha abada lahum fiha azwajum mutahharah mereka mempunyai isteri-isteri yang suci pula. Habis tu kalau kita orang perempuan ni dapat apa? Nah, orang lelaki tak apalah, dapat isteri-isteri yang suci. Suami orang perempuan pun sama juga. Betul tak? Kan berada di dalam syurga, apa nak kita boleh dapat? Tak ada masalah. Nak makan, ingat nak makan durian apa? Musangking, dah ada kat depan. Boleh petik, ambil gitu aja dah. Ingat kata nak makan manggis, datang dah buah manggis depan kita. Seronok tak? Seronok. Allahu akbar. Kalau kata kita nak suami, Allah bagi dah. Bagi. Apa salahnya? Betul tak? Nak hak lama ke hak baru? Ada orang tanya, Ustazah, kalau suami pertama saya meninggal, kalau saya kahwin, Ustazah, saya tak boleh jumpa dia ke? Itu urusan Allah. Boleh berjumpa tapi belum tentu bersama. Betul tak?
Kalau kita masuk syurga, dia tak masuk syurga, perasan pula dah. Kalau dia masuk syurga, kita tak masuk syurga, contoh dah, wal-iyazubillah, tak semestinya bersama. Sebab itu orang perempuan ni dia kata, saya tak nak kahwin ustazah, takut tak jumpa dah dengan suami di akhirat. Jumpa, tapi boleh duduk sama ke tidak? Tak tahu. Masing-masing dia bawa amal baik, amal solihat, sama solihat. So mudah-mudahan dipertimbangkan oleh Allah untuk berada dalam syurga. Kita pun sama. Tak semestinya di sana tidak ada siapa boleh bantu sesiapa pun. Suami tidak boleh bantu isteri, isteri tidak boleh bantu suami. Anak-anak tidak boleh bantu mak ayah tidak boleh bantu anak-anak di sana. Tidak, nafsi. Masing-masing bawa diri. Ya. Tapi kalau kita ada amal yang banyak, maka insya-Allah banyak orang perempuan, saya tak nak ustazah ni tak dapat jumpa suami saya di sana nanti. Kita perasan macam kita duduk kat dunia ke? Itu bila ada sahabat saya, bila suami dia meninggal, dia jumpa dengan saya. Saya ni ada orang nak, dia kata. Okeylah. Boleh tak dia jumpa dengan suami dia nanti? Allahu akbar. Hak kat sana tu alam lain. Kita tak boleh nak fikir. Ya. Kalau yang ni rasa boleh membahagiakan kita, boleh menyelamatkan daripada fitnah. So, yalah. Sebab orang perempuan kan kalau tak ada suami kan banyak fitnah. Betul tak? Banyak fitnah. Kalau dia boleh menyelamatkan daripada fitnah, okeylah. Sebab bila dalam keadaan dia tak ada suami, ustaz-ustaz pun tak berani nak bergaul. Takut bini ustaz yang cemburu. Sebab pernah masa sama-sama kerja kan. Kerja kawan saya tu bila suami dia meninggal, selepas hampir 2 tahun rasanya. Jadi yang ustaz-ustaz bukan nak kena, biasa kita dalam bekerja, pergaulan dalam bekerja. Kebetulan sekali tu saya ada dekat bilik dan saya duduk sebelah dengan ustaz akad petition tu. Jadi bunyi telefon. Saya panggil ustaz tak jawab dia. Tak ada lah tu maknanya dah. Saya pun ambil. Hello, assalamualaikum. Dia pun, waalaikumsalam. Siapa dia ni? Kenapa garang sangat? Yalah duduk kat meja ustaz. Orang perempuan mana? Betina mana? Aduh. Tu. Sebab dalam kalangan kami ni ada yang balu, yang kematian suami. Yang si isteri ni susah hati berlaku. Dia kata, saya ustazah. Sorry ustazah, ingatkan. Lah. Kata dalam pejabat ni ramai orang perempuan. Tak boleh nak buat macam tu. Kesian kat suami kita. Orang kata apa kat suami? Ustaz, bina ustaz cemburu. Tak pasal-pasal dah. Orang tak tahu jadi tahu. Dia jealous. Sebab tu bila sahabat saya cerita, saya kata ada orang nak. Ramai orang yang jealous sekarang ni. Bini ustaz tu. Dia dah kahwin senang orang lain. Bila dia kahwin seorang aja, 10 orang bini ustaz senang kan. Maksud saya, kalaulah ada jodoh yang sesuai, okey. Maksudnya hak jumpa di akhirat Allah tu tak seceritalah, kita tak tahu. Tapi kalau orang lelaki, Allah sediakan isteri-isteri yang suci bersih, yang hak ada kat sana dah, bidadari syurga yang dah ada kat sana. Sebab manusia ni kan suka benda-benda macam tu, betul tak? Jadi Allah cakap Allah bagi tahu kesenangan berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Lagi, wa nudkhiluhum zillan zalila, dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman. Itulah syurga Allah Subhanahu wa taala, ya. Satu lagi Allah kata apa? Wa man ya'mal minas solihat min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira. Surah An-Nisa ayat 124.
Wa man ya'mal minas solihat min zakarin aw unsa wa huwa mu'min. Sesiapa yang beramal soleh lelaki atau perempuan, faulaika wa huwa mu'min, mereka akan adalah orang mukmin, dan faulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira, kami akan masukkan mereka ke dalam syurga dan tidak akan dianiaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Jadi nak masuk syurga Allah berbekalkan dengan orang beriman boleh masuk syurga. Orang mengerjakan amal soleh boleh masuk syurga. Lebih-lebih lagi lah kita sebagai seorang wanita, insya-Allah kita boleh masuk syurga, tapi memenuhi prasyarat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, bercakap wanita solehah. Yang nak masuk syurga pasti yang solehah, betul? Yang tak solehah tak boleh masuk. Siapa wanita solehah? Nabi kata, kamu tengok senang hati kamu. Agak-agaknya suami kita senang tak tengok kita? Suka tak kalau dia tengok kita? Tanya dia. Sebab kalau orang yang bahagia dia suka suami dia sentiasa bersama dengan dia, betul tak? Kemana saja pergi bersama. Bukan setakat itu saja, malah pakai baju pun serupa, betul tak? Apa panggil apa ti? Matching tu panggil apa? Sedondong lagi. Apa tak ada silah ti guna tak ada. Apa ada guna tak ada. Nak kata sejiwa tak tahu jiwa sama ke tidak. Tapi kita orang tengok, wah, alhamdulillah dah. Sama baju. Saya pun tadi sama color baju dengan apa? Ustazah daripada Kafa. Dah. Sama pink. Masya-Allah kan. Apa nak ceritanya? Allah Subhanahu Wa Taala akan Nabi kata wanita solehah pertama sifat dia, suami melihat isteri rasa senang hati. Kita tanya dia, senang tak suami kita dengan keadaan kita? Keluar masuk rumah pakai baju macam mana, cantik lawa, dia senang tak hati? Dia suka tak? Ataupun ikut kita yang suka kita? Ada suami tak suka beberapa jenis pakaian. Kalau arwah suami saya, dia tak suka baju Kedah. Minta maaf tahu orang Kedah. Masa tu tengah muda lagi, 30 tahun lebih pakai baju Kedah. Cuba bayangkan. Dia kata nampak tua tak boleh pakai. Saya pun basuh, saya pun ambil baju tu, simpan. Lepas tu lama-lama bagi kat orang. Dia tak suka. Betul tak? Dia tak suka. Kita suka tak? Tangan song. Angin masuk. Angin boleh masuk kot ni. Suka. Tu dia pendek. Jadi kita selesa bekerja di dapur, betul tak? Bukan bekerja. Bekerja ke dapur, keluar nak basuh kain, nak jemur kain, nak angkat kain. Lepas tu nak lipat kain. Nak bekerja. Selesa. Tapi bila arwah suami saya kata tak payah pakai, kita tak pakai. Walaupun intai lama-lama intai, dia tak ada kat rumah, aku pakai. Dia tak ada, tak apalah, dia tak ada tengok, betul tak? Jadi apa perbuatan kita menyenangkan hati suami, itu wanita salihah. Kamu tengok senang hati, kamu suruh dia taat pada kamu. Kita ni dia suruh kita taat ke? Lawan tak cakap dia? Kalau lawan, kena minta maaf lah. Itu secara apa kata Nabi nak cerita. Siapa wanita salihah? Kamu tengok senang hati, kamu suruh dia taat, kamu tiada di rumah, dia jaga dirinya dan harta engkau. Dia jaga. Kamu tak ada, dia ada dalam rumah. Dia taat, dia tak pergi ke mana-mana. Dia tak buat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Begitu juga yang tak disukai oleh suami. Simple hadisnya, tapi sangat dalam. Untuk menjadi wanita solehah, itu di antara syarat-syarat yang secara ringkas saja. Tapi kalau kita secara detail, panjang kita. Tapi
Apa kata Rasulullah SAW? Wanita soleh ini juga adalah iza sallatil mar'atu khamsaha. Orang perempuan ni dikira wanita solihah ialah bila dia mengerjakan solat 5 waktu. Kita kerjakan confirm kan, insya-Allah. So, dapat dah satu tiket dah. Yang kedua, wasamat bisyahriha. Dia berpuasa pada bulan Ramadan. Kita dah habis dah puasa bulan Ramadan. Raya pun habis dah. Orang sini raya lagi ke? Ada lagi hak raya? Oi, panjang benar orang raya. Puasa sebulan aja, tapi raya sebulan lebih. Nah, tak apa, tak ada salahnya. Janji kita menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wanita dambaan syurga, wanita yang sentiasa bersyukur kepada Allah, bersyukur dengan apa yang ada pada dirinya. Syukur. Tak adanya, bila tak ada, tak cukup aja dah bising. Itu tak bersyukur. Bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala itu di antara syarat untuk menjadi wanita dambaan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Suami tak mampu nak menyediakan apa yang lebih daripada orang lain, tak apa, tak ada masalah. Kakak tu dah beli kereta baru, kita pakai kancik, tak apa, kita sangat bahagia. Kita bergerak ke mana-mana, berdua, anak di belakang, 3 orang, kan? Alhamdulillah. Kancil, tak apa, walaupun kereta kancil, tapi hati bagaikan bas besar, betul tak? Tak ada masalah. Orang lain boleh pergi berkelah, kita pun boleh pergi sama. Tak adanya kita tak boleh pergi, betul tak? Kita boleh pergi. Orang lain pergi jemputan kenduri kahwin adik-beradik, kita boleh pergi dengan kereta kancil kita. Kita bahagia. Hati kita besar walaupun kereta kita kecil. Mana nak menceritakan orang yang bersyukur, insya-Allah tak ada masalah, kan? Sebab Nabi kata laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah bahagia kerana banyak duit, bahagia bila hati kita rasa gembira, bila hati kita rasa seronok. Bahagia dalam arti kata tak merungut dengan apa yang Allah kurniakan pada kita, baik berupa rezeki, nikmat ataupun musibah, kan? Allah akan uji kita dengan berbagai-bagai musibah. Bukan tanda Allah benci kat kita, betul tak? Allah sayang kat kita. Jangan merungut, jangan mengeluh. Tapi kita boleh bersabar. Kalau boleh, kita redha. Dan kalau boleh lagi, kita bersyukur. Selalunya perkataan syukur ni kita guna kemudian, bila kita berhadapan dengan musibah, kita guna bising-bising, tapi lepas pada tu kita sabar. Sahabat-sahabat kata sabar. Sabar. Mula-mula nak marah juga. Cakap sabar senang. Kalau kena kat engkau ke mana? Tapi bila kita sabar, manisnya bila kita bersabar. Hak sakit tak rasa sakit. Hak susah tak rasa susah bila kita bersabar. Apatah lagi kita bertawakal pada Allah SWT. Sesungguhnya semuanya adalah datang dari Allah SWT. Kita nak kata apa? Berani kita nak komplain, kan? Sebab itu Allah kata wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah uji kita dengan ketakutan. Alhamdulillah kita dah selesa sikit sekarang ni dah. Boleh datang kelas, boleh duduk rapat-rapat. Kalau hari tu takut dah, batuk sikit, geling kok dengan sebelah bila batuk dah. Nak tegur rasa takut tak ni. Tapi kalau batuk 3 kali, isyarat kan?
Sekarang ni takut lagi tak? Tak. Emas pun tak pakai, ramai tak pakai. Tengok tu? Ramai dia tak pakai emas. Hari tu bukan main, macam-macam fashion emasnya. Kenapa? Takut. Takut berjangkit, takut orang batuk, takut orang bersin, takut kena COVID. Dalam takut-takut kena juga. Kan? Ramai orang kena lah. Allahu Akbar. Mungkin saya pun kena, saya tak tahu je saya kena. Tak, mungkin. Doktor kata ustazah dah check, tak. Nak kata COVID tak COVID saya tak tahu doktor, tapi batuk ada sikit, demam tak ada, saya kata tak, sakit tekak tak ada, mungkin. Sorry. Dia setakat apa? 1 jam saja. Tak, dah saya dah picit dah. Saya dah tekan dah. Okey. Dia hang sekejap. Salah. Allah uji dengan rasa takut, Allah uji dengan kelaparan. Barangkali kita tak rasa kelaparan, tapi ada juga sahabat-sahabat kita di luar sana yang kena banjir. Di mana hari itu banjir selain daripada di KL, Selangor, di sungai di yang Kedah punya. Kat Kedah punya banjir hari itu besar juga kan, tanah runtuh. Itu semua ujian Allah. Allah marah kat kita kalau Allah benci kat kita? Tidak. Bila datang ujian, Allah datang dengan 2 keadaan. Pertama, Allah nak bersihkan kita daripada segala dosa kita. Kedua, Allah nak bagi kita pahala. Kalau kita tak diuji, kita tak dapat. Betul tak? Kita tak dapat pahala. Tapi bila Allah uji, Allah nak bagi pahala, Allah nak ampunkan dosa-dosa kita, maka masya-Allah kan? Sabar insya-Allah. Allah uji dengan kehilangan harta benda, confirm banjir. Kehilangan harta benda, kalau tidak kursi buruk bersayang nak buang kan? Bila mari banjir, habis. Baju buruk, baju baru, almari buruk, almari baru. Habis. Tak payah fikir dah. Kalau tidak, hak buruk sayang, hak baru sama telah sayang dah. Nak buang itu, nak buang itu, tak payah sayang. Ni hak mak ni, arwah mak ni simpan. Ada hamba mak kita dah pergi 30 tahun dah, kan? Baju-baju dia tu bagilah kat orang, tak nak bagi. Nak tak kat mana? Kan takkan nak buat sapu kaki, betul tak? Nak simpan tak mau almari dah. Pandai-pandailah buat macam mana, kan? Maksudnya Allah bila dia bagi ujian dengan banjir, habis Allah sapu. Hak sayang, hak tak sayang, hak buruk, hak baru, hak koyak, tak koyak, semua habis. Allah hilangkan dengan hilang nyawa. Bukan harta hilang, nyawa hilang, tumbuh-tumbuhan habis bila banjir contoh. Maka Allah kata, wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Wanita dambaan syurga adalah wanita yang sabar. Kalau tak sabar tak boleh masuk syurga, betul tak? Bukanlah saya kata ustazah pandai-pandai, tidak ya, tapi maknanya Allah suruh kita sabar. Bila Allah uji, dia suruh sabar. Bila bukan kata dapat nikmat pun Allah suruh sabar. Bila Allah uji pun Allah suruh kita bersabar. Sebab nilai sabar itu mahal harganya. Apatah lagi bila kita dapat satu step lagi, redha dalam hati, sabar dan redha. Kita kata pada Allah, kalau hebat lagi kita cakap pada Allah, wahai Allah, aku bersyukur dengan ujian yang Engkau berikan, menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? Lebih dekat. Dulu jarang bangun sembahyang malam, tapi sejak ditimpa musibah, kita bangun malam. Dulu kurang kita baca Al-Quran, tapi bila ditimpa musibah, kita rajin baca Al-Quran. Kan baik tu? Betul tak? Allah tak macam tu lah. Berubah jadi baik. Daripada baik berubah menjadi lebih baik. Daripada lebih baik menjadi lebih baik lagi. Mencapai ke satu tahap makam yang dikatakan sebagai waliullah. Boleh tak kita jadi waliullah? Boleh. Boleh tak kita jadi kekasih-kekasih Allah? Boleh. Tapi kena memenuhilah prasyarat yang telah ditetapkan oleh agama. Masya Allah. Jadi apa lagi Rasulullah kata bila nak masuk syurga, nak wanita salihah, kamu semayang 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan,
wa hafizat farjaha, yang menjaga kemaluan dia, menjaga maruah diri dia. Sebenarnya kalau jaga maruah ni, jaga kemaluan tu sama tak kita rasa? Sebenarnya tidak, kan? Sebab tu Allah khusus, Allah khusus apa? Wa hafizat farjaha, orang yang menjaga kemaluannya, maknanya tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi dengan berzina. Ada beza ke berzina dengan hak yang apa tu? Ada juga orang yang, kan, dia tak berzina dengan lelaki, tapi dia berzina dengan perempuan. Ada tak? Ada. Itulah lesbian namanya dah. Dia buat macam mana? Tak payah tanya, saya pun tak pernah tanya. Pernah datang seorang perempuan, dia macam tomboy sikit. Biasa yang tomboy ni jadi lelaki lah dari segi pasangan. Datang rumah saya. Dalam keadaan berpeluh-peluh ni. Ustazah, tolong saya. Okey, nak tolong apa? Ustazah, saya nak buka tudung. Dia buka tudung dah. Garu-garu kepala. Kenapa? Ustazah, saya tak makan 7 hari 7 malam, tak makan 7 hari dah Ustazah. Tak tidur 7 malam dah. Hanya hidup dengan air mineral saja saya minum Ustaz. Dia bawa air mineral sebotol, dia entak atas meja saya. Hak ni je saya minum Ustazah, hidup 7 hari. Pasal apa yang dera diri sampai macam tu? Suami saya marah, Ustazah, saya bercinta dengan seorang perempuan. Apa tak marahnya? Bercinta dengan seorang perempuan, dengan lelaki pun marah, perempuan lagi marah, menyalahi tabiat manusia. Saya dah bercinta lama dah Ustazah dengan kekasih saya Ustazah. Suami saya tahu, dia suruh jangan berjumpa, jangan telefon. Kalau telefon jatuh satu tolak, itu dah taklid. Saya bukan sayang perkahwinan saya, tak sayang Ustazah, tapi saya sayangkan anak-anak saya Ustazah. Rupanya ada anak juga. Dia bercinta dengan seorang perempuan, sama, itu lesbian. Saya berzina dengan dia Ustazah. Tercengang lagi saya. Dalam hati tu nak tahu juga, kita pun bodoh juga benda-benda macam tu tak. Saya pun tak tanya, buat rana tak. Saya tak tanya tak. Tapi terfikir, lepas pada tu baru teringat nak tanya. Dia pun tak ada, kita pun malu dah nak tanya balik. Takkan nak telefon dia nak tanya bab itu. Ustazah nak tahu sangat ke? Tak, tapi nak cerita ni, saya lakukan. Allahu Akbar, jadi menjaga kemaluannya, bukan sekadar berzina antara lelaki perempuan, sama-sama perempuan pun. Ini dah di luar tabi'in. Sekarang ni bukan sikit orang lelaki bercinta dengan lelaki, senang, tak susah. Anak pun tak ada, betul tak? Dan orang pun, dia sesama sejenis ni, dia special biasanya. Kita ni kahwin kan dua jenis. Satu lelaki, satu perempuan. Bila berbeza jenis, maka banyak yang berbeza antara kita dengan pasangan kita. Betul kadang-kadang masyarakat barat selesa. Kahwin sejenis kan senang. Anak pun tak ada. Tak ada tanggungjawab. Kita pun seronok aja hidup ni. Tak ada orang kata apa, nak apa mencari kebahagiaan. Tak ada. Seronok aja hidup. Bukan sedikit kan anak-anak kita yang berada di luar negara berkahwin dengan pasangan yang sama jenis. Sebab di negara mereka itu menghalalkan perkahwinan sejenis. Ada seorang mak Ustazah, anak saya dah lama tak balik Ustazah, dia balik. Saya lelaki. Dan dia kata duk balik isteri dia. Saya pun nak kenal lah isteri dia. Tanya, mak, isteri dia lelaki, dia cakap. Dia cakap terang-terang. Mak dia kata, aku haram kau bawa balik rumah aku. Jangan pijak rumah ini bawa balik bini yang lelaki. Habis tu dia tak kat mana, dia tak balik pun. Dia tinggal kat hotel. Lelaki. Macam mana? Sebab bagi negara mereka halal perkahwinan sejenis. Kita orang Islam, no, haram, tak boleh. Jadi Allah kata, Nabi kata, orang wanita salihah ni dia menjaga farajnya. Terus saya kata tadi, kalau kata
maruah diri, saya tak tepat. Tapi faraj dari itu lebih sesuai, lebih tepat dengan perzinaan. Pada tu wahafizat dan wa ata'at zaujaha. Dia taatkan suami dia, dia taat kepada suami dia. Maka Nabi kata udkhulil jannah, masuklah ke dalam syurga dengan cara min ayyi abwabil jannah syi'ta. Kamu masuklah dalam syurga mana-mana pintu yang kamu nak pilih. Itulah wanita dambaan syurga. Tapi payah juga, betul tak? Semayang satu bab, puasa satu bab, menjaga kemaluan, yang ni insya-Allah kan. Berapa ramai isteri-isteri yang curang, betul tak? Melakukan perzinaan dengan lelaki lain, suami orang, tak ada suami orang pun. Banyak ada jenis dekat sini ada. Tadi yang sejenis, yang tak sama jenis. Wanita bercinta, isteri orang bercinta dengan suami orang. Ada tak kat sini? Ada. Ustazah angguk-angguk. Ada. Mana-mana ada penyakit. Dia pejabat, betul tak? Kerja satu pejabat, tak kerja satu pejabat. Isteri duduk kat lain, suami kerja kat lain. Kalau tak percaya, tanya sahabat-sahabat kita yang bekerja di bahagian apa yang takut orang ni, bahagian mencegah maksiat. Sahabat-sahabat yang kerja di bahagian pencegah maksiat, dia ada satu bahagian, saya lupa pula dah. Mereka ni dia tahu, dia bercerita. Ustazah, kadang-kadang kita ni kata bulan kes tangkapan ni, malam-malam ni, datang malam-malam minggu, malam Sabtu, malam minggu. Kadang-kadang ada kereta duduk alam gelap, kata. Kita pergi Suluh, tengok-tengok, dua-dua misai ada. Bergoyang kereta tu, dua-dua misai. Maknanya jantan sama jantan, betul tak? Ada juga kes tangkapan bini orang dengan suami orang. Dah. Suami kerja jauh, isteri kerja kat sini, ataupun isteri kerja jauh, suami kerja dekat sini. Tak tahu nak cakap, Ustazah. Inilah maknanya. Allahu Akbar. Semakin moden kita hidup, semakin banyak maksiat yang berlaku. Sebab itu Allah nak menurunkan bala kepada kita ini bukan satu benda yang payah. Allah ni selagi kita masih baik, dia tak turun bala. Sebagaimana dalam beberapa hadis kursi Allah kata, aku hampir-hampir menimpakan bala kepada satu-satu umat, tapi aku tak sampai hati sebab masih ramai lagi orang-orang yang taat pada Allah, orang-orang yang masih mengimarahkan rumah Allah. Maknanya masjid ini dikunjungi. Masa semayang 5 waktu orang semayang berjamaah. Masa ada kuliah majlis pengajian ilmu, maka ada orang yang datang, bukan 3 orang. Ini nak mengajar, tengok ada 3 orang. Aduhai, mata ada 6 biji, 3 orang lah maknanya dah. Sedih. Tak apa Ustazah, teruskan. Sebab kita ada kuliah online. Nasib baik ada online yang tengok. Dah. Hak kelas dalam tak ada orang nak datang. Dia orang pun jawab, kami tengok Ustazah, kami dengar. Dia nak kata apa? Betul tak? Tapi nak cerita, Allah kata sebab ramai lagi orang-orang yang memakmurkan rumah Allah. Ramai lagi orang yang bangun malam memohon istighfar kepada Allah SWT. Aku tak jadi nak timpa bala. Jadi bila Allah timpa bala tu dah kira tak lewat apa dah. Larangan-larangan Allah dilakukan. Hak orang yang tak buat, diam, membisu, tak tegur, tak kata apa. Maka kena semualah, betul tak? Kena semua. Sebab itulah sama-sama kita jaga rumah Allah ini dengan beribadat pada Allah. Bermakna beribadat berbagai-bagai, betul? Kita berzikir, kita baca Quran, kita hadir majlis ilmu, kita berjamaah. Maka maknanya kita makmurkan rumah Allah. Allah tetap mana
Dia kata dia tak akan bagi bala selagi ramai lagi orang yang memakmurkan rumah Allah. Mudah-mudahan insya-Allah kita makmurkan rumah Allah. Masjid ni besar, masjid ni indah. Kita jaga dia dengan baik Jadi kita wanita pun jaga juga insya-Allah Jadi seterusnya kata tadi, wanita yang taat kepada suami insya-Allah. Taat selagi mana perintahnya tidak bercanggah dengan syariat Allah Subhanahu wa taala Saya tambah lagi selain pada 2-3 perkara, bukanlah makna nak tambah yang hadis Nabi, tidak, tapi makna terangkum dalam perkara-perkara ini. Saya rasa banyak lagi yang kita nak kata. Wanita dambaan syurga termasuk orang-orang wanita-wanita yang sentiasa bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Allah bila buat salah bertaubat, tak buat salah pun bertaubat, sebab Allah suka kepada orang-orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka orang bertaubat dan Allah suka kepada orang yang bersih. Mana orang yang nak menjadi wanita dambaan syurga, mestilah wanita yang suka bertaubat, wanita yang suka memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Insya-Allah. Lagi wanita yang sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah bila kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, aku pasti akan tambah. Tapi kalau kamu tidak bersyukur, kau akan terima azabku yang sangat pedih. Wanita dambaan syurga pasti dia akan bersyukur. Syukur dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Syukur kerana dia ada suami yang baik, suami yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Syukur. Jangan pula sorry kita pun dah habis dah tak? Masa habis dah sikit lagi. Oh sorry. Okey. Ya, minum air dulu. Okey, terima kasih. Makan durian banyak. Dekat sini banyak betul buah durian kan? Masya Allah. Saya lalu tu, durian. Saya rasa di sana tak banyak lagi tau. Tak tahulah, saya pun bukan berjalan sangat kan. Tapi dalam perjalanan bila nampak durian tu, durian. Tapi sampai dekat sini, ya Allah, tak ada nak kata dah durian lah. Kan? Allah Subhanahu wa taala makan lagi buah durian, dah 2 hari dah makan. Tak boleh makan banyak kan. Suara dah kurang dah. Tapi apa pun bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kan. Kita dapat makan durian. Dan kita bersyukur muslimin muslimat di sini ni tempat durian tahun ni. Kan? Selalunya tempat lain, betul tak? Kan orang sini untung dapat makan durian. Tak dapat makan pun dapat tengok durian. Tak dapat makan pun dapat hidu bau pun jadilah. Orang yang ada penyakit mana boleh makan durian? Betul tak? Tapi saya makan. Bila makan tu tak ingat ke sakit lah. Kalau ingat tak makan. Tak apa, insya-Allah. Dalam makan pun beringat ada penyakit dia tak boleh dengan buah durian. Dia bergaduh. Tapi makan juga, alhamdulillah Jadi wanita yang menjadi dambaan syurga Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang wanita yang sentiasa bersyukur. Bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Saya katakan tadi, banyaknya nikmat-nikmat Allah pada kita. Jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Terima dengan rasa sabar, terima dengan redha, terima dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah akan kurniakan kepada kita dengan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak, kan? Insya-Allah. Syukur dengan pasangan kita. Walaupun dia tak kaya, walaupun dia tak handsome, kan? Tapi kita sayang je. Tengok orang lain lebih handsome, aku dapat suami tak handsome, tak apa. Alhamdulillah. Tak ramai orang nak rebut, kan?
Kalau suami kita handsome kan ramai pula orang berkenan dah. Jangan kira sekarang ni musim sekarang dia tak kisah dah. Suami orang pun apa salahnya? Dah. Dah kita nak kat dia. Dia nak kat kita, betul? Itu yang sahabat kita jawab hari tu. Sebenarnya ustazah tak ada masalah, sama je dia kata. Ada hak lain pun sama je. Dah jawapan dia dah. Kami orang gelak sungguh-sungguh lah. Boleh jawab sama je dia kata. Tak ada beza. Ada bermadu ke tidak, serupa je dia kata. Tak luar. Yes, itu bahasa dia. Tahu tak luar? Muslimat kat sini faham tak luar? Tak terjejas apa-apa. Tak terjejas apa-apa pun. Kalau kata dia kahwin lagi bini dia ada yang lain lagi, seorang ke dua orang lagi ke, tak luar apa pun. Dia balik macam tu juga, tak adanya hilang hidung ke, hilang telinga ke, kena gigit. Tak ada, sama je. Allahu Akbar. Hebat tu kalau boleh jawab macam tu. Tak ada apa ustazah, tak luar apa-apa pun kalau dia kahwin lain. Tak luar makna tak terjejas apa-apa. Balik sama je. Itulah dia. Tak ada kurang. Cek daripada atas ke bawah, semua ada. Tak ada yang terkurang. Selama je sahabat kita yang jawab, kita orang tergelak, ya Allah. Kata sahabat-sahabat yang ada dalam FB, ustazah, kita orang tertiarap, gelak sangat. Cakap betul lah macam tu kan. Tetapi tapi nak kita rasa bersyukur atas kurniaan Allah kepada kita dengan suami kita tu. Jangan mengungkit, jangan banyak bergaduh. Sebab bila kita bergaduh, kita akan ungkit, awak tak ada apa-apa, tak baik dengan saya sebenarnya. Dah, semua hak saya punya, semua hak saya beli. Dah, ungkit tak? Ungkit dah tu. InsyaAllah saya rasa banyak wanita-wanita hebat sekarang. Banyak wanita-wanita yang salihah yang tidak akan mengungkit atas segala kebaikan yang dia lakukan kepada suami. Sebab sekarang ni memang tak boleh ungkit dah. Kebanyakannya dalam rumah tangga sama-sama kita tolong-menolong kan? Sama-sama kita bantu-membantu. Suami bekerja, kita juga bekerja. Suami belanja, beli buat itu, beli ini, kita juga buat sama juga. Maknanya kita mengeluarkan duit kita yang kita kerja, maka kita akan bersama-sama. Kalau nak ungkit, siapa bila kita nak ungkit? Betul tak? Tak payah ungkit. Kita dah bagi, syukur, alhamdulillah. Dah. Walaupun suami wajib bagi nafkah, tetapi kalau kita bagi, kita dianggap sebagai memberi sedekah. Kita akan dapat pahala. Bila kita ungkit, kita dapat apa? Kita tak dapat apa. Habis dah duit kita. Beli itu, beli ini, belanja itu, belanja ini. Lepas tu kita ungkit, kita tak dapat apa-apa dah. Ya? Sebab kita sudah mengungkit. Dan ingat, Nabi kata semasa dia Isra' dan Mi'raj, dia melihat ramai wanita berada di dalam neraka Allah. Why? Kerana wanita suka mengungkit kebaikan-kebaikan suami sebelum ini. Padahal takkanlah suami itu tak baik, betul tak? Takkanlah tak ada tak baik, macam tu. Bukan buruk semua, hak baik tu ada. Takkanlah tak pernah beli seekor ayam. Takkanlah tak pernah beli beras sekampik. Takkan, betul tak? Hak yang tak baik tu biarlah, betul tak? Tapi kebaikan-kebaikan dia juga tetap ada. Walaupun kata sekarang ni tak baik, tapi dalam tak baik tu dia masih balik rumah. Nah, dia masih menyayangi anak-anak kita. So, alhamdulillah. Tak payah ungkit kekurangan yang ada, sebab nanti kita tak dapat ganjaran apa-apa pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak nak. Nak jadi wanita dambaan syurga memang tak kena ungkit. Takkan ungkit. Kebaikan dia buat, okey. Tak dapat balasan daripada suami, tak apa. Sebab kita akan dapat balasan baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau suami tak puji pun, tak apa. Tapi adat kata orang-orang tua kata apa? Orang berbudi, kita berbahasa. Orang buat baik pada kita, takkanlah tak nak cakap terima kasih sayang. Betul tak? Takkan tak kata gitu.
Bukanlah kita mengharap terima kasih, betul tak? Tapi cakaplah sepatah, just to say thank you, betul tak? Terima kasih sayang, tolong bantu abang banyak, ya. Cakap. Kita pun hak penat tadi hilang rasa penat, betul tak? Sebab suami dah ucap terima kasih. Sudahlah ucap terima kasih, puji pula tu. Sayang baik sangat. Abang pun malu dengan sayang. Aduh, rebah situ kita. Bila kena puji, betul tak? Hidup yang saling puji memuji, tak salah. Tidak ada salah. Saling bantu membantu, saling tolong menolong. Sebab kita adalah pasangan yang tidak sempurna. Nah, sebab itu kita berkahwin. Kalau kita sempurna, tak payah kahwin dah. Duduk seorang tak ada masalah. Sempurna kita. Nak anak, ada anak. Harta ada. Tak kahwin pun tak apa. Tidak, ya. Sebab itu kita kahwin, kita saling perlu memerlukan. Betul tak? Yes. Kita perlukan dia, dia perlukan kita. Bila saling tu kita faham bersama-sama. Jangan kita rasa kalau tak ada saya bang, amboi. Ya, jangan kalau tak ada saya. Tapi dalam bercakap ni kadang-kadang orang perempuan dia terlajak sikit, betul tak? Suami saya tu teruk ustazah. Apa yang teruk? Cuba cakap. Teruk semua? Takkan. Ya, satu-satu. Tulis hak baik banyak mana, tulis hak buruk banyak mana. Kalau sama banyak, okey lagi, seri baru, betul tak? Tapi kalau banyak hak baik, maka sangat penting seorang perempuan dia mentaati suami. Dia tidak mengungkit dengan suami. Dia tak tinggi suara dengan suami. Allahu Akbar. Ustazah cakap senang. Dah itulah yang memang Nabi nak pun. Nak masuk syurga. Payah ustazah, tak payahlah. Amboi merajuk pula dah. Kan? Tak apa. Nak masuk syurga. Wanita dambaan syurga, yang bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wanita dambaan syurga yang sentiasa minta syurga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Minta syurga dengan Allah. Ini tak pernah pun berdoa minta syurga. Macam mana nak masuk syurga? Betul tak? Tak apalah, Allah nak bagi, dia bagi. Minta dengan Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Mudah, pendek. Boleh baca sentiasa. Dah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah pada diriku ini syurga. Syurga. Nah, wanita yang menjadi dambaan syurga, yang sentiasa minta syurga dengan Allah. Tak apa kita minta, tak apa. Allah tak marah pun kita minta syurga. Allah tak marah. Allah suka sangat kita meminta sesuatu daripada Allah, walaupun pada perkara-perkara yang sangat kecil. InsyaAllah. Jangan malu dengan Allah. Malu dengan orang tak apa, tapi malu dengan Allah jangan. Tapi malu dengan Allah ketika nak melakukan maksiat, itu yes. Tapi dalam nak minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka lakukanlah. Mintalah syurga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah kurniakan kita syurganya yang tidak ada tolak bandingnya, hebatnya. Kalau kita tengok dalam satu ayat Quran yang memang kita selalu baca, ya, dalam satu ayat Quran dalam surah, sekejap ya. Yang kita memang selalu baca, ya. Dalam surah Al-Hadid ayat 21, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samawati wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Surah Al-Hadid ayat 21. Berlumba-lumbalah kamu mendapatkan keampunan daripada Tuhanmu dan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi. Syurga seluas langit dan bumi. Seorang dapat.
Kita tak kongsi dengan orang dalam syurga nanti. Betul tak? Tak kongsi. Mana seluas langit dan bumi, luasnya syurga Allah SWT. Kita tengok masjid ni pun kita rasa luas sangat dah, kan? Sangat luas. Rasa kagum. Apatah lagi dengan syurga Allah, yang mana Allah sediakan buat siapa? Dia kata uiddat lillazina amanu billahi wa rusulih. Orang-orang yang untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Itulah kurniaan Allah yang diberikan kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai kurnia yang besar. Tak ada tolak banding. Syurga Allah tu luas. Luas sangat-sangat. Tak habis kita nak pijak. Rumah kita 2 tingkat pun tak habis nak tengok dah. Tak habis nak pijak. Saya sebulan sekali tak naik dekat atas, duduk kat bawah dah. Dulu nak beli rumah 2 tingkat. Tapi sekarang ni kalau boleh nak beli tingkat aja. Sebab duduk kat bawah aja. Pasal itulah. Sakit lutut. Nak naik tangga tak daya dah. Kan? Allahu Akbar. Tapi kadang-kadang lupa dunia lagi. Jumpa durian, lupa dunia. Sedapnya. Lepas tu malam berfikir, naik pula gula aku. Tak apa. 2 bulan lagi nak jumpa doktor. Hai, takut ke doktor ke takut jaga badan diri? Betul tak? Bila jumpa doktor bolehlah berpantang sebulan. Makan ubat. Ramai orang kita macam tu kan? Ustazah, saya tak makan ubat, tapi seminggu nak jumpa doktor baru saya makan. Kenapa? Tak. Jadi takut kat doktor ke takut kat siapa? Dan saya rasa orang sini tak gitu kot. Tak. Tapi saya tak. Tiap malam makan. Tu saya cakap kepada sahabat-sahabat saya. Obat saya ni ada obat yang wajib sifatnya. Lah, wajib. Ada juga sunat muakkad. Ada juga sunat ghairu muakkad. Kan? Hak wajib itu memang kena makan. Hak muakkad makan juga. Yang tu kita meresap supplementary kita dah. Yang ghairu muakkad ni pun kita makan sebab dia banyak membantu kita insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Obat makan, durian makan. Kalau doktor ada dalam kuliah ni, marah dia dah. Anak ustazah ni tak dengar orang cakap, betul tak? Tapi tak makan banyak lah kan. Kesetakat 3 ulas tu okey lah kan. Kalau 3 biji melampau dah. Makan sampai 3 biji tak ada. Tak. 2, 3. Ada juga kadang-kadang 4 pun ada. 4 ulas. Kan? Tapi kalau nak makan durian biar sedap. Sebab kita makan 2 saja, betul tak? Kalau kata padan lah. Tapi kalau makan tak sedap, makan 4 ulas dia apa, betul tak? Pada saya lah. Makan sedap. Tapi belah sedap tu mahal lah. Okey, cerita bukan cerita makan. Tapi nak ceritanya, Allahu Akbar, muslimin muslimat semua, jadilah orang yang bersyukur, jadilah orang yang sentiasa bertaubat pada Allah, jadilah orang yang sentiasa minta syurga dengan Allah Subhanahu wa taala, jadilah orang yang suka berdoa pada Allah. Berdoa bukan saja minta syurga, minta segala-galanya yang lain. Utama syurga, utama pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya beberapa gambaran gambaran-gambaran wanita dambaan syurga Allah Subhanahu wa taala. Ada tak kepada kita ni? Ada tak? Ada sikit ke ada banyak? InsyaAllah ada sifat-sifat itu walaupun tak banyak, tapi kita tambahlah, tambah lagi ya, tambah beribadat pada Allah, tambah berzikir pada Allah, tambah baca Quran, tambah lagi apa? Tambah beribadat, tambah sembahyang, tambah puasa. Dah kena puasa banyak dah kita ni. Tak cukup dengan Ramadan. Isnin, Khamis.
Kalau sebulan kita ambil Isnin Khamis, kita dah boleh kumpul 8 hari sebulan. Betul tak? Ambil pula Yaumul Abyad, 3 hari. Sebenarnya 3 hari selalunya 2 hari saja. Sebab dia bergabung dengan Isnin, Selasa, Rabu. Bulan Zulkaidah ini Isnin, Selasa, Rabu. So dia dah bergabung dah 3 dengan hari Isnin. Biasanya setiap bulan kita boleh dapat 11 hari. Allahu Akbar. Allah kata, as-siyamu junnah. Puasa adalah perisai daripada api neraka. As-siyamu junnah. Puasa adalah perisai daripada azab api neraka. Nak selamatkan dia daripada azab api neraka, puasalah banyak-banyak. Itu saya kata, wanita yang hebat, insya-Allah dia boleh berpuasa Isnin, Khamis setiap minggu dan 4 minggu 8 hari. Puasa pula Yaumul Abyad campur dengan 2, berarti 10 hari sebulan. Dekat-dekat macam puasa Nabi Allah Daud kan, dekat-dekat, bukan sama, dekat-dekat. Kan Nabi Allah Daud puasa apa? Selang sehari. Hari ni puasa, esok tak puasa. Hari ni puasa, esok tak puasa. Maknanya 15 hari puasa, 15 hari tidak. Kita 10 hari puasa, 20 hari tidak. Okey tak? Okey. Puasa banyak-banyak, baca Quran banyak-banyak, berzikir banyak-banyak, beristighfar banyak-banyak. Mudah-mudahan semayang banyak-banyak. Banyak semayang ya. Banyak Allah sebut dalam Al-Quran tentang orang-orang yang bangun malam kan? Orang-orang yang bangun malam. Kita ni dah memang kena bangun malam dah, tak boleh dah tak bangun. Betul tak? Tak boleh dah, insya-Allah. Saya yakin muslimat khususnya yang dalam depan saya ini sangat ramai yang dah memang bangun malam. Tidak ada masalah dah. Dia sebut puasa, tak ada masalah. Dia sebut solat, tak ada masalah. Dia sebut Quran, masya-Allah kan? Selain daripada bulan Ramadan baca tak Quran? Baca. Orang nak masuk surga Allah kena banyak baca Quran. Sebab Quran akan menyelamatkan kita daripada azab kubur. Al-Quran boleh menyelamatkan kita azab daripada mahsyar. Al-Quran juga boleh bimbing kita melintas titian siratal mustaqim nanti. Sebab kita akan lalui semua keadaan ini, betul tak? Tak boleh kalau kita lupakan akhirat, tak boleh. Kita tak ingat akhirat, kita akan ingat azab kubur. Belum lagi azab kematian Azab kubur, azab pada mahsyar, azab ketika dihisap segala amalan kita, azab ketika melalui titian siratal mustaqim. Allahu Akbar. Biarlah fikiran kita banyak ke arah itu di masa-masa sekarang ini. Orang-orang muda pun sama juga ya. Bukan kata pada orang tua saja. Saya sangat suka orang muda sekarang ni terlibat ataupun melibatkan diri dalam kuliah-kuliah kan sekarang ni dah. Alhamdulillah. Saya nak sambung satu lagi. Wanita salihah, wanita dambaan syurga, wanita yang sentiasa berada di dalam majlis ilmu. Sudah semestinya. Kalau tak ada ilmu, mana boleh kita bezakan mana yang baik dengan mana yang buruk? Sah semayang, tak sah semayang. Sah kita buat apa? Kita puasa ataupun tidak. Sah kita mengerjakan haji ataupun tidak kan? Bergantung kepada ilmu. Wanita dambaan syurga mestilah orang-orang yang rajin menuntut ilmu, insya-Allah. Tak ada masalah sekarang ni. Guru-guru banyak yang nak mengajar kita, yang nak memberi ilmu kita. Sama datang secara beradab macam ni, face to face ataupun secara online. Alhamdulillah, saya rasa kita pun ramai juga. Yang dalam depan saya ni saya nampak 49. Boleh jadi ramai lagi yang akan melihatnya. Selepas ini mungkin ada kuliah yang bertembung dengan kuliah kita pada pagi ini secara online. Okey, muslimin-muslimat semua, saya rasa cukup dah. Okey. Saya rasa setakat itu dulu. Masa masih ada sikit lagi. Puan-puan ada soalan? Ada? Dalam ni ada tak, Tim? Tak ada satu soalan. Tak ada.
bercinta di alam maya boleh ke tak? Tak boleh juga, betul tak? Sebab di alam maya pun iyalah kita hantar dia balas, betul tak? Lepas tu lepas pada dengan tulis hantar WhatsApp ataupun FB apa semua, kita telefon pula, betul tak? Tak pernah jumpa. Tapi tak boleh juga mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak elok. Tambah kita isteri orang. Kalau bukan isteri orang boleh tahan lagi, betul tak? Tak boleh. Memang nampak di alam maya tak bertemu, betul tak? Tapi kadang-kadang lebih hebat daripada bertemu. Bertemu malu nak cakap I love you. Tapi dalam WhatsApp berani nak sebut I love you, berani. Tak ada masalah, orang bercinta dah. Sayang mah. Depan dia berani nak sebut gitu, sayang. Tak ada. Kan? Jadi maknanya semua tu pada saya taklah kata sama macam orang bercinta yang duduk berjumpa dan sebagainya, tidak. Tapi lebih kurang 2 kali 5, 5 kali 2. Nampak tak ada apa, betul tak? Tapi kawan tu dah terindu-rindu dah. Yang hak sebelah sini pun terindu-rindu dah. Tengok muka suami, nampak hak kekasih dia, betul tak? Tak boleh. Lebih dahsyat lagi bila dia bersama dengan isteri dia, dia nampak hak kekasih dia sedang bersama dengan kekasih dia. Tak lagi dahsyat tu. Ini di antara perkara-perkara besar dalam segi alat-alat komunikasi yang ada sekarang ini. Baik kalau digunakan dengan baik, tak baik kalau disalahgunakan. Jadi saya harap wanita-wanita yang salihah yang menjadi dambaan syurga tidak ada perkara-perkara yang seperti ini. Mudah-mudahan bercinta sekejap sudah tu tak kahwinlah. Tapi nak kahwin macam mana? Bini orang. Paling derita bercinta dengan bini orang. Betul tak? Betul tak Ustaz? Ustaz masuk nasib kena Ustaz. Paling menderita bercinta bini orang. Sebab tak boleh nak kahwin. Bini orang. Suami orang boleh lagi berkira, betul tak? Sebab suami boleh 4. Tapi kalau isteri orang, Allah menderita. Duk gitu je lah. Duk rindu habis peluk bantal je, tak ada buat apa. Kan? Paling bayar. Dia saya pernah cerita ada seorang lelaki dia bercinta dengan bini orang. Nak sangat Ustazah. Saya nak kat dia Ustazah. Sampai saya suruh orang kerja Jabatan Agama bahagian penguasa tangkap saya. Kenapa? Supaya bila orang tangkap saya dengan bini orang tu akan cerai bini dia. Kalau dia nak cerai. Kalau dia tak cerai, merana seumur hidup. Kan? Kata kenapa duk nak kat bini orang? Saya suka Ustazah bini orang. Saya sayang Ustazah. Kamu salah tu. Jadi sampai macam tu mengaku. Habis suami dia tak nak cerai, nak kata apa? Tu saya kata bercinta dengan bini orang paling payah sangat. Jangan. Begitu juga selagi kita masih bini orang, jangan. Jangan sekali-kali tolak. Jangan duduk layan. Bila layan memang jadi betul tak? Tak ada apa Ustazah, saja je, main-main je. Hak main-main tu jadi masalah tu. Kan? Dalam Islam tidak ada benda yang main-main. Sepatutnya tidak ada dalam hidup kita. So muslimin-muslimat semua, okey, ada soalan tak? Kalau ada boleh angkat tangan. Malu ke? Tak dengar? Ada tak? Tak ada. Faham lah ke? Alhamdulillah. Tak apa. Kalau tak ada soalan, saya rasa saya nak berhenti setakat ini. Sebab kata kita dah start berhenti nak naik balik, lambat turun. Dah saya turun tu, saya tak naik dah. Bila naik, lambat pula nak habis. Mari 5-6 poin lagi habis. Maknanya panjang lagi cerita. Apapun, pertama-tama terima kasihlah kepada pihak masjid
kerana beri peluang dan luang kepada kami dan tim-tim kami untuk berada di sini dan boleh bertemu dengan muslimat-muslimat di hadapan saya yang begitu ramai. Alhamdulillah walaupun dalam ni tak ramai, tetapi depan saya ramai pada hari ini tak berani nak kata berapa ratus, mungkin 300 barangkali mungkin apa ni muslimat kita angguk-angguk kepala, mungkin 300. Alhamdulillah, tahniah banyak kerana dapat berada di dalam taman-taman syurga dan juga kepada pihak penganjur, terima kasih Daun Keladi, dan insya-Allah barangkali diberi masa dan peluang untuk bertemu lagi salah silap, salah cakap, saya minta maaf banyak-banyak Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.